Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bagi peluang untuk buat presentation untuk kertas cadangan projek pada SEM. Okey, projek saya untuk ini ialah berkaitan dengan pengaruh orientasi terhadap intensi oleh usahawan kajian bagi oleh komuniti di Cawangan Pasir Mas. Okay. Dalam paper cadangan ini kita terdapat 3 bahagian, yang mana bahagian pertama adalah merakumi background of the study, problem statement, research, soalan berkaitan research dan research objectives dan scope study, dan sedikit tentang definisi yang kita akan buat kajian yang dikenakan sebagai DIWI. Okey. Untuk chapter yang kedua, kita terdapat beberapa perkara berkaitan dengan literature review lah, termasuk niat keusahawan, penyata hipotesis, research framework, dan untuk pihak itu chapter ketiga ialah kita tekan dulu ialah research design, macam mana collect data, jenis data, dan beberapa soalan yang kita akan buatlah untuk penyata soalan yang kita akan guna dalam kajian selidik ini. Okey, kita pergi kepada bab pertama, iaitu chapter pertama. Chapter pertama kita iaitu sedikit pengenalan lah. Yang mana kita faham pada hari ini usahawan dianggap sebagai tulang belakang industri kerana mereka menghasilkan idea-idea bagus lah dalam perniagaan dan idea inovatif. Ini bagi menyumbangkan kepada ekonomi di Malaysia lah. Sebagaimana kita tahu bahawa keutamaan yang para jazak atau peman banyak mengharapkan makan gaji, jadi terjadilah pengangguran di Malaysia. Oleh itu kajian ini ialah untuk melihat adakah pelajar yang mengikuti kursus di kolej komuniti ini betul-betul ada niat untuk menjalankan usahawan selepas tamat pelajaran nanti. Sebagai background of the study, kita menceritakan di sini bahawa kebanyakan pelajar pegawai informal dan ijazah pada hari ini banyak yang menganggur lah. Dan macam mana kajian ini ialah untuk menentukan tentang niat keusahawan yang boleh potensi untuk dalam mendorong aktiviti keusahawan kita di Malaysia lah pastinya. Okey. Di dalam chapter ini juga kita tengok beberapa definasi lah. Definasi yang berkaitan dengan apa yang kita nampak untuk dikaji, seperti
E- EI itu sendiri, niat keusahawan itu sendiri, yang mana niat ini adalah berkaitan dengan kecenderungan seseorang itu untuk melakukan aktiviti usahawan lah. Kalau mengikut Davidson 1995, yang mana tindakan masa depan seorang akan diwari oleh sejumlah perkara dengan sebagai boleh ubah. Boleh ubah ini merakumi seperti pekerjaan, ibu bapa, pendidikan, latihan dan sebagainya. Dalam kali ini kita akan tengok kepada EU. Mana EU ialah organisasi keusahawan yang mana merujuk kepada organisasi keusahawan itu merujuk kepada kecenderungan pengusaha untuk bertindak secara autonomi dan inovatif, mengambil risiko, mengambil inisiatif proaktif terhadap keadaan pasar semasa. Niat keusahawan ini adalah boleh ubah penting bagi meramalkan tingkah laku usahawan mereka. Dan niat ini dapat dimakan menjadi tingkah laku yang konkret. Yang ketiga, kita melihat kepada inovatif ataupun inovasi, di mana inovasi ini adalah merujuk kepada kecenderungan untuk mengejar kreativiti dan eksperimen, melibatkan idea baru dan membagi menghasilkan produk baru lah. Okey, yang seterusnya kita panggil proaktivitas yang mana keaktifan, macam mana kita kaji pelajar itu, keaktifan ini memberi satu nilai kepada mereka untuk menjadi keusahawan akan datanglah selepas tamat pengajian beliau. Okey, yang seterusnya kita panggil risk taking. Risk taking macam mana pada itu dia mengambil risiko dan dalam menceburkan bidang keusahawan ini. Sebab yang kita tahu rata-rata pelajar ada antara mereka tidak berminat kerana tidak mahu terlibat dengan mengambil risiko lah. Okey. Yang seterusnya kita melihat agresif. Agresif ini main peranan penting untuk melakukan satu keusahawanan. Kerana kalau kita tengok tiada agresif, maka setiap pekerjaan tidak akan berlaku. Sektor kedua ialah kita menerangkan macam mana perkara-perkara tadi yang saya telah dalam kajian ini mempengaruhi para pelajar untuk mencuburkan diri dalam bidang keusahawan. Di dalam chapter 2 ni kita akan tengok macam mana framework dia. Framework mana hubung kait lah. Macam mana inovatif, agresif ini ada hubungan kepada entrepreneur intention. Okey. Dalam bab ini kita akan tengok penyata hipotesis. Yang mana tengok ada kesan kepada ada hubungan antara inovatif, proaktif, restriktif dan agresif ini, dan termasuk knowledge pada intention. Okey. Kita pergi ke bab ketiga. Bab ketiga yang melibatkan research methodology. Yang mana research methodology ini kita melihat macam mana kita tengok mereka bentuk kajian adalah kaedah dan prosedur yang digunakan dalam mengumpulkan data. Kajian ini ialah untuk mengenal pasti dan menguji terhadap niat seseorang pelajar mengikut keusahawan di kolej komuniti dan mempunyai kecenderungan untuk
menjadi usahawan bila tamat pengajian nanti. Okey. Yang kedua, kita data, koleksi data koleksi method, macam mana cara kita collect data. Okey. Kita dalam collect data ni, kita penyelidik telah menggunakan kaedah kuantitatif. Kuantitatif yang mana mencari kesahihan data lah. Yang mana data ini akan dibentuk cara soalan, kita akan bagi majukan kepada 100 pelajar di Kolej Komuniti Pasimah. Okey. Seterusnya iaitu kita pergi ke primary data. Data primer ni ia diperolehi cara langsung lah menggunakan tinjauan sosial solid. Yang mana data ini merakumi sumber utama individu, yang mana soal selidik akan diberikan kepada responden dan memberi respon lah kepada soal selidik yang kita bagi. Sebenarnya kita pergi ke study population, iaitu study population ialah kita melihat kepada yang mana kita tengok responden kita 100 orang dari Kolej Komuniti Pasimah, dan kita akan bagi soalan-soalan itu dan mereka akan menjawab soalan dan akan kembali pada kita balik kepada penyelidik. Okey, yang kelima ialah kita punya sample size. Sample size ini ialah berkaitan dengan jumlah responden yang dipilih lah. Dan penyelidik perlu berhati-hati dalam buat sample size ni supaya tidak berlaku data yang tidak munasabah. Sebab kerana cara rawatnya kita mengambil 100 orang saja, dan dalam statistik dan metodologi kajian kuantiti, sampel data adalah sekumpulan data yang dikumpul dan dipilih oleh populasi mengikut prosedur yang ditetapkan. Okey, sampel teknik. Sampel teknik ialah kita dalam kajian ini kita menggunakan sampel cara rawat lah. Rawat sampel anggota di mana setiap anggota populasi punya peluang yang sama untuk dipilih dalam kajian ini. Okey, seterusnya kita tengok kepada sampel ia punya research instrument development ni ialah menggunakan skala populasi diri pada 4 jenis skala, iaitu skala nominal, ordinal, selan dan skala seri gunakan untuk pendidikan. Ini merupakan skala selalu yang kita digunakan dalam pendidikan. Okey, procedure for data analysis. Data yang kita dapat, yang kita perolehi, yang kita pungut itu akan kita analisis menggunakan prinsip statistik package for the social science, SPSS. Yang mana ini satu sistem statistik yang direkod oleh IBM Corporation lah. Yang mana dia digunakan secara meluas di seluruh dunia pada hari ini oleh penyelidik-penyelidik. Okey, reliability test ialah kita melihat macam mana data ini diberi
kebolehpercayaan lah pada suatu atau konsisten yang cara merupakan tahap kedua dalam analisis pendidikan. Berikut adalah contoh reporting lah, contoh result yang kita dapat apabila kita guna sistem ini. Okey, proses ketiga ialah kita beri pattern correction on analysis, yang mana bilik penganalisan ini yang dia akan menggunakan classification merujuk kepada kaedah bilik menguji hubungan antara dua pemilih ubah kuantitatif dan pemilih ubah bersandar. Okey, inilah contoh result yang kita guna, yang kita dapat mengikut Ankler, dan seterusnya kita terdapat juga soalan-soalan yang berkaitan dengan kajian ini. Kita akan bagi pada seperti soalan berkaitan dengan orientasi, risk taking, proactiveness, dan agreement. Dan kita ada bahagian B, iaitu demografi, responden, nama, umur dan sebagainya. Saya rasa saja. Terima kasih. Assalamualaikum.